padamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Amali. Cikgu telah amanahkan saya untuk membuat pemerhatian tentang teknik plot yang digunakan dalam novel yang saya minati, novel Julia. Teknik plot yang digunakan menimbulkan kesan tertentu kepada pembaca, iaitu teknik dialog, pemerian, imbasan kembali, imbasan muka, monolog dalaman, kejutan, betikan, suspense dan sudut pandangan. Sebagaimana yang kita saksikan pada episod yang sudah-sudah. Dialog yang digunakan amatlah mudah dan tidak berat. Contohnya, dialog Pak Akub dan Julia. Walaupun Pak Akub hanyalah seorang pemandu, tapi teknik dialog yang digunakan amatlah sesuai dan tak ada kepincangan di antara Julia dan pekerja bawahannya. Selain dari itu, teknik pemerian, iaitu teknik penceritaan secara langsung digunakan oleh pengarang. Manakala imbasan kembali digunakan secara meluas dalam novel ini. Sekejap Julia teringat ibu, sekejap teringat ayah, sekejap teringat Jun. Macam-macam peristiwa Julia ingatkan untuk menjadi pedoman iktibar masa depan. Selain daripada itu, teknik imbasan muka tidak banyak digunakan. Perkara-perkara yang telah berlaku dapat menggambarkan apakah perkara yang akan berlaku. Contohnya, apabila Julia menerima berita buruk, kita semua dah dapat menganggap bahawa Julia akan pulang ke Malaysia setelah menerima berita. Ini laporan. Pakcik juga tak percaya ni, Pakcik. Pakcik takkanlah dia sanggup buat macam ni. Ini dah mengkhianati syarikat namanya, Pakcik. Pakcik mendapati masalah BM Pro Transport menjadi amat tenat sejak 2 bulan yang lalu. Alasan mereka, bas tak mencukupi dan memerlukan sejumlah modal yang besar untuk meneruskan operasi mereka. Bukannya tak ada pesanan, tetapi sekarang ni perjalanan terus hanya dibuat 2 jam sekali. Siapa yang bagi arahan ni, Pakcik? Pihak pengurusan atasan Cik Baharu dan orang-orang kanannya. Kabarnya pemandu bas ekspres yang sepatutnya memandu bas terus telah mengambil dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Astaghfirullahalazim. Habis tu, diorang ambil tambang, lepas tu dia masukkan wang tersebut dalam poket diorang. Kawalan kewangan juga sangat lemah juga. Cik Baharu tak efisien, Pakcik. Tak apalah Julia, Pakcik minta diri dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi Pakcik. Ya, Julia. masalah pun. Tok lagi satu je. Mana pula pergi? Orang lain tu makan juga. Tak
Balik-balik lagi. Putri, Ni Cik Baru. awak tahu Cik Julia balik pukul apa? Saya pun pasti Cik Baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Ismail. Ya, saya. Saya Julia Datuk Abu Bakar. Apa khabar Cik Ismail? Alhamdulillah sihat. Macam mana perjalanan bas kita hari ni? Okey, ikut jadual je. Tak ada yang terlajak jadual, tak ada yang lambat. Semuanya mengikut jadual yang ditetapkan kan? Okey, ikut jadual je. Tapi saya dapat laporan Cik Ismail bahawa rumah penumpang kurang selesa dan pemandu-pemandu bas kita ni memandu bas dengan laju tak kisah keselamatan penumpang. Betul ke? Tak ada, cik. Tak ada laporan ataupun aduan-aduan daripada penumpang setakat ni? Buat masa sekarang tak ada, cik. Penumpang semua berpuas hati? Buat hati je. Oh ya, saya juga dapat aduan yang penumpang-penumpang sekarang ni makin berkurangan. Dia dah tak mau naik bas kita lagi. Betul ke Cik Ismail? Tak betul, cik. Ada je. Penumpang kita sentiasa ada, cik. Kalaulah begitu, mestilah ada penumpang-penumpang yang membuat aduan tak? Saya rasa masa sekarang tak ada, cik. Kalau aduan tu, aduan dia mesti buat report, cik. Ya ke? Ada lagi soal aduan daripada kita orang. Cik Ismail, kalau Cik Ismail ada apa-apa masalah, Cik Ismail hubungi saya sendiri. Okey? Cik ada kad? Terima kasih. Terima kasih banyak Cik Ismail. Jom dulu. Kita nak ke mana ni, Cik Julia? Kita balik pejabat lah Pak Kop ya. Hai, saya rasakan Cik Baru ni ada sembunyikan sesuatu daripada saya. Ya, Cik Julia. Sanggup dia buat macam tu? Betul tu Pak Kok. Cik Julia, kita kena siasat perkara ni. Itulah. Kalau keadaan macam ni berterusan, Gina, susah kita nak selesaikan masalah BM transport. Bukannya bas tak cukup, bukannya bas rosak. Tapi yang Cik Barum tu, dia tak amanah dan tak jalankan tanggungjawab dia. Saya rasa Cik Julia kena bagi tahu Cik Barum lah tentang perkara ni. Gina, saya rasa dia dah tahu dah. Syarikat ni dia yang uruskan, dia patut tahu semua ni. Betul tu Cik Julia, memang dah jadi tanggungjawab dia kan? Baguslah kalau Julia dah lihat sendiri dengan masalah yang dihadapi oleh BM Pro Transport. Pakcik harap ia dapat diatasi dalam waktu yang singkat ni. Julia rasa tak semudah itu, Pakcik. Sebab Julia tahu ada orang atasan yang terlibat. Dan Julia tahu ada penyelewengan dalam pengurusan. Kalau begitu, kita kena panggil Bahrum dan bincangkan hal ni dengan dia. Walau macam mana susah sekalipun, kita kena selamatkan BM Pro Transport. Sekarang ni, kita sedang menghadapi kekurangan wang tunai, Julia. Ya, Gina? Cik Julia, Datuk Jalani Italian. Terima kasih, Gina. Hello, Assalamualaikum. Oh, iya, Datuk. Saya sihat, Alhamdulillah. Ada hal? Hal apa tu, Datuk? Datuk bagi saya masa dalam 2-3 hari supaya saya dapat berbincang dengan Cik Julia. Datuk jangan bimbang. Kalau awak tak berjaya dapatkan syarikat itu untuk saya, awak tahu kan akibatnya? Saya tahu, Datuk. Saya tahu. Tapi Datuk kena sabar sikit. Dengar sini baik-baik, Barum. Seumur hidup saya tak pernah tak dapat apa yang saya nak. Faham? Saya faham, Datuk. Saya faham. Cik Hashim, Cik Julia, saya sebenarnya ada perkara yang agak mustahak nak bincangkan. Perkara apa tu, Datuk? Sebenarnya, saya berminat untuk memiliki saham-saham BM Pro Transport. Maksud saya ingin membeli dengan harga yang berpatutan
kita belum berfikir nak jual syarikat tu lagi, Datuk. Encik Julia jangan salah faham. Tujuan saya untuk menyelamatkan masalah BM Transport sendiri. Lagipun perkara macam ni pernah dilakukan oleh arwah Datuk Bakar dulu. Yang mana syarikat-syarikat yang bermasalah akan dijual untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang lain. Benar, Datuk. Tapi arwah Datuk Bakar dulu cuma menjual syarikat yang tak boleh diselamatkan lagi. Tapi BM Pro Transport masih boleh diselamatkan lagi. Sekarang ni Cik Julia sedang berusaha, Datuk. Betul, Datuk. Dan kami dah pun mengenal pasti punca masalah itu. Tinggal kami cuma perlu cari jalan penyelesaian saja, Datuk. Datuk, saya minta maaf. Dan saya amat menghargai niat baik Datuk. Kita adakan mesyuarat mengenai masalah ini. Datuk Yusuf Hadir sebagai pemegang saham BM Pro. InsyaAllah. Saya. Okay. Apa lagi, bang? Abang ingatkan Sarah dah cakap dengan Julia pasal tukarkan nama butik ni atas nama Sarah. Tapi Sarah tak cakap apa-apa pun dengan dia. Suruh tukarkan nama butik ni atas nama Sarah. Bila Sarah nak buka mulut? Kan Sarah dah cakap, Sarah tak nak desak Julia. Lagipun, tu terpulang pada dia. Hak dia untuk tukar nama milik ni atas nama Sarah atau tidak. Sarah tak boleh buat apa-apa. Kenapa bodoh sangat ni, ha, Sarah? Kalau Sarah tak susah dia, bila-bila pun Sarah takkan dapat. Abang, Sarah tak kisah kalau Sarah tak dapat apa-apa pun. Bagi Sarah, Sarah dah bersyukur sebab Sarah dapat tolong anak-anak arwah Abang Bakar. Pasal butik ni pula, Sarah rasa diorang lagi berhak. Sarah bermati-matian kerja daripada pagi sampai ke malam buta. Dia orang senang-senang. Orang tak habis cakap tadi dah. Dia orang senang-senang kau untung. Faham tak? Ha? Hai. Kalian sebenarnya belum kenal siapa sebenarnya Julia ini. Nota hitam, calar diri ini belum lagi terungkai. Kalian hanya melihat luaran, melihat diriku seperti yang ada sekarang. Alangkah mengaibkan kalau kisah silam aku diputarkan semula dan ditayangkan kepada kalian. Tentu kalian terpukul, kemudian memalingkan diri dan menjauhkan diri daripada manusia jijik ini. Well, I'm so glad that I've met you, Julia. I feel like I've known you for a while. We're going to have so much fun together. Really? Yep. Thank you, guys. Ya Allah, perlukah aku menceritakan semua itu? Perlukah aku bongkarkan segala-galanya kepada mereka? Tidak mungkin aku buat begitu. Biarlah yang sudah-sudah menjadi kesempatan buat diri aku ini. Aku perlu menjauhkan diri dari semua itu.
kau nak pergi Australia sebab kau nak belajar kat sana? Aku terpaksa lah. Mak dengan abang suruh aku buat keputusan. Habis tu aku nak buat macam mana? Macam mana dengan janji kita? Rashid, bila aku fikir-fikir balik kan, aku rasa hubungan kita ni memang tak ke mana. Cuba kau fikir. Macam tak betul lah, Rashid. Kau juga cakap kat aku kan, kita kena enjoy happy je kan. Cuba kau fikir, sampai bila? Kau fikir, Rashid. Alah, kita orang ni tak kisah, Julia. Apa yang kita orang tahu, kita orang tetap nak macam ni. Best kan macam ni kan? Tapi, nanti jangan pula orang tu menyesal. Aku takut balik jadi ustazah. Tak apa juga kan balik jadi ustazah. Kalau balik nanti bawa Pak Umar Saleh. Tak baik tau cakap Julia macam tu. Julia ni kan baik. Baik sekali. Geng, jom belah. Aku bosan nak tengok muka Julia ni. Dah. Jom. Bye, Julia. Barangkali ada beberapa tema dan persoalan yang sering diperkatakan tentang Julia. Antaranya adalah tentang kegigihan seorang gadis remaja untuk menangani isu-isu dalam keluarga, dalam syarikat maupun isu-isu yang berkaitan dengan negara dan juga antarabangsa. Tapi, Datuk, lembaga pengarah tak pernah, belum lagi nak, kita belum berfikir nak jual syarikat tu lagi, Datuk. Mr. Julia, jangan salah faham. Tujuan saya untuk menyelamatkan masalah BM Transport sendiri. Lagipun perkara macam ni pernah dilakukan oleh arwah Datuk Bakar dulu. Yang mana syarikat-syarikat yang bermasalah akan dijual untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang lain. Benar, Datuk. Tapi arwah Datuk Bakar dulu cuma menjual syarikat yang tak boleh diselamatkan lagi ataupun yang tidak berfungsi sama sekali. Tapi BM Pro Transport masih boleh diselamatkan lagi. Sekarang ni Cik Julia sedang berusaha, Datuk. So, Datuk, dan kami dah pun mengenal pasti punca masalah itu. Tinggal kami cuma perlu cari jalan penyelesaian saja, Datuk. Datuk, saya minta maaf. Dan juga isu mengenai ataupun tema dan persoalan mengenai penghijrahan Julia daripada bandar, daripada Kuala Lumpur ke Perth, dan juga penghijrahan sikap perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri Julia. Jadi kau nak pergi Australia sebab kau nak belajar kat sana? Aku terpaksa lah. Mak dengan abang suruh aku buat keputusan. Habis tu aku nak buat macam mana? Macam mana dengan janji kita? Rashid, bila aku fikir-fikir balik kan, aku rasa hubungan kita ni memang tak ke mana. Cuba kau fikir. Macam tak betul lah, Rashid. Kau juga cakap kat aku kan, kita kena enjoy happy je kan. Cuba kau fikir, sampai bila? Kau fikir, Rashid. Dan yang ketiga yang sering diperkatakan adalah tentang citra remaja kontemporari. Yang mana dalam hal ini, dalam konteks ini, Julia adalah merupakan gambaran mengenai watak remaja zaman ini dan zaman yang akan datang. Kerana remaja-remaja yang akan datang memerlukan bukan saja pada kekuatan
akademik, kekuatan minda, tetapi ia juga perlu dihiasi dengan kekuatan dalaman yang mantap bagi menangani isu-isu antarabangsa yang isu global yang lebih mencabar pada masa hadapan. Pakcik juga tak percaya ni, Pakcik. Pakcik takkanlah dia sanggup buat macam ni. Ini dah mengkhianati syarikat namanya, Pakcik. Betul, Julia. Hasil siasatan Pakcik mendapati masalah BM Pro Transport menjadi amat tenat sejak 2 bulan yang lalu. Alasan mereka, bas tak mencukupi dan memerlukan sejumlah modal yang besar untuk meneruskan operasi mereka. Bukannya tak ada pesanan. Tetapi sekarang ni perjalanan terus hanya dibuat 2 jam sekali. Siapa yang bagi, Pak? Siapa yang bagi arahan ni, Pakcik? Pakcik dimaklumkan pihak pengurusan atasan. Cik baru? Dan orang-orang kanannya. Perusahaan juga dilaporkan lemah. Kabarnya pemandu bas ekspres yang sepatutnya memandu bas terus telah mengambil dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Astaghfirullahalazim. Habis tu, diorang ambil tambang, lepas tu dia masukkan wang tersebut dalam poket diorang. Jadi dalam konteks inilah maka Julia dari sudut mana pun novel ini kalau dilihat dari tema dan persoalannya, dia membuat satu tema yang berat tetapi dikupas, dihalusi dengan cara yang apa namanya tersendiri sehingga membolehkan dia serasi dengan dunia remaja yang kita harap-harapkan yang menjadi pemangkin kepada keutuhan, kekuatan negara kita pada masa hadapan. Rakan semua, macam mana? Sama tak dengan apa yang saya kaji dan selidik tadi? Rakan semua kalau nak tahu, tengok lagi minggu depan episod yang seterusnya. Ingat, biarlah ilmu itu bermula dengan bismillah dan disudahi dengan wassalam.